Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 5, bab 7, membina kesejahteraan negara dengan tajuk kecilnya Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan, ada 5 perkara yang akan kita pelajari. Yang pertama, Akta Bahasa Kebangsaan. Yang kedua, bahasa Melayu diperkasakan dalam sistem pendidikan. Yang ketiga, Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan. Yang keempat, Universiti Kebangsaan Malaysia ditubuhkan. Dan yang kelima, bahasa rasmi dalam pentadbiran. Dia punya formula untuk bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan ni adalah Akta dididik di Universiti Tapir. Akta dididik di mana? Di Universiti Tapir. Okey, tengok dengan formula. Akta merujuk kepada akta juga, iaitu Akta Bahasa Kebangsaan. Dididik merujuk kepada pendidikan. Pendidikan berasal daripada perkataan didik, sama macam dididik. Dididik berasal daripada perkataan didik. Jadi dididik merujuk kepada pendidikan, iaitu bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Di merujuk kepada dewan. Apa persamaan dewan dengan di? Persamaan dia bermula daripada huruf D. Jadi D itu merujuk pada apa? Merujuk pada dewan, iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan. Kemudiannya universiti merujuk pada universiti juga, iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia ditubuhkan. Dan last sekali Tapir merujuk kepada pentadbiran. Pentadbiran berasal daripada perkataan takbir. Takbir cikgu ubah menjadi tapir. Jadi tapir merujuk kepada takbir, iaitu pentadbiran bahasa rasmi dalam pentadbiran. Okey, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi yang digunakan sebagai alat untuk memupuk perpaduan. Dalam Akta Bahasa Kebangsaan ini menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa apa? Bahasa rasmi. Apa guna bahasa Melayu? Memupuk perpaduan kaum. Kedudukan bahasa Melayu dimartabatkan melalui penggubalan Akta Bahasa Kebangsaan di bawah Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Okey, yang kedua, bahasa Melayu diperkasakan dalam sistem pendidikan. Yang pertama, sekolah menengah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ditubuhkan. Contohnya Sekolah Alam Shah, Sekolah Seri Puteri dan Kolej Sultan Abdul Halim. Selain sekolah menengah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, yang kedua, bahasa Melayu dalam sistem pendidikan iaitu bilangan guru terlatih dalam bahasa Melayu ditambah di sekolah menengah kebangsaan dan guru khas untuk sekolah menengah jenis kebangsaan. Semua ni mengajar dalam bahasa Melayu. Jadi dua perkara diperkenalkan di peringkat sistem pendidikan. Yang pertama, mewujudkan sekolah menengah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, bilangan guru terlatih yang mengajar bahasa Melayu ditambah di semua sekolah kebangsaan, termasuk sekolah jenis kebangsaan. Okey, yang seterusnya adalah Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan ataupun DBP. DBP ditubuhkan pada 22 Jun 1956 di Johor Bahru. Tujuan penubuhannya adalah untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Untuk DBP, paling penting ingat tentang peranan DBP. Peranan DBP dalam memupuk perpaduan kaum dan menyatu padukan masyarakat melalui pelbagai aktiviti. Yang ni wajib ingat. Bila nak hurai tentang DBP, hurai tentang peranan DBP. Peranan yang pertama, mewujudkan minggu dan bulan bahasa kebangsaan. Yang kedua, menerbitkan buku, majalah dan risalah untuk mengembangkan bahasa dan sastra Melayu. Yang ketiga, menganjurkan seminar serta bengkel berkaitan perpaduan. Dan yang keempat, slogan iaitu bahasa jiwa bangsa dilancarkan. Dia punya formula untuk peranan DBP, minta buku seminar sopan. Minta buku apa secara sopan? Minta buku seminar. Okey, tengok dengan formula. Minta merujuk kepada minggu, bersama pada huruf MIN. Minta iaitu minggu. Minggu bahasa dan bulan bahasa kebangsaan diwujudkan. Buku merujuk pada buku juga. Buku, majalah dan risalah diterbitkan. Seminar merujuk pada seminar juga, iaitu seminar dan bengkel berkaitan perpaduan dianjurkan. Dan sopan merujuk kepada slogan, bersama pada huruf SO, sopan, slogan. Apa slogannya? Bahasa jiwa bangsa dilancarkan.
Jadi apa formula untuk peranan Dewan Bahasa dan Pustaka? Minta buku seminar sopan. Minta buku apa secara sopan? Minta buku seminar. Minta merujuk pada Minggu Bahasa dan Bulan Bahasa Kebangsaan diwujudkan. Buku merujuk kepada menerbitkan buku majalah dan risalah. Seminar merujuk kepada menganjurkan seminar dan bengkel berkaitan perpaduan. Dan sopan merujuk kepada slogan Bahasa Jiwa Bangsa. Okey, kemudiannya Universiti Kebangsaan Malaysia ditubuhkan. UKM ditubuhkan pada 18 Mei 1970 untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Tengok, ada dua peranan UKM. Yang pertama, memperkenalkan pengajian pelbagai jurusan ataupun bidang kursus. Memperkenalkan pengajian bidang kursus dalam bahasa Melayu. Pelbagai kursus dalam bahasa Melayu diperkenalkan. Yang kedua, peranan UKM adalah menjadi pusat penyelidikan dan rujukan dalam bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan tamadun Melayu melalui penubuhan Institut Bahasa Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu ataupun singkatannya IBKKM dan Institut Alam dan Tamadun Melayu singkatannya ATMA. IBKKM ni kemudiannya ditukar nama kepada ATMA. Last sekali, kewujudan ATMA sehingga ke hari ini. Apa tugas ATMA? Dia adalah pusat penyelidikan dan rujukan dalam bahasa, kesusasteraan dan juga tamadun Melayu. Jadi ada dua peranan UKM. Yang pertama, memperkenalkan pelbagai kursus berkaitan bahasa Melayu. Yang kedua, menjadi pusat penyelidikan berkaitan dengan bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan tamadun Melayu. Okey, dan yang terakhir adalah bahasa rasmi dalam pentadbiran. Bahasa Melayu menjadi penggerak utama jentera pentadbiran negara. Selain itu menjadi alat komunikasi rasmi dalam pelbagai urusan di kementerian dan jabatan kerajaan. Akhirnya bahasa Melayu digunakan sepenuhnya di mahkamah pada tahun 1990. Bila disebut pentadbiran, dua perkara. Jentera pentadbiran, iaitu ada kementerian dan juga jabatan, dan yang kedua mahkamah. Pentadbiran ni berkaitan beberapa perkara, dua perkara, jentera pentadbiran dan juga mahkamah. Jentera pentadbiran, bahasa rasmi dalam jentera pentadbiran seperti di kementerian dan juga jabatan kerajaan, dan yang kedua mahkamah. Mahkamah menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya tahun bila? 1990. Okey, kita lihat contoh soalan objektif. Nombor 1, antara berikut yang manakah usaha kerajaan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan? Pilihan jawapannya 1 Roman, Akta Bahasa Kebangsaan. 2 Roman, Kolej Sultan Abdul Hamid ditubuhkan. 3 Roman, Mahkamah menggunakan bahasa Melayu. Dan juga 4 Roman, penubuhan Universiti Malaya menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Jadi jawapannya, tengok A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Okey, mana satu jawapannya pelajar cikgu yang paling tepat? Ya, A 1 dan 2. Pandainya. Okey, soalan nombor 2. Mengapakah bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1967? Okey, A, bahasa ilmu. B, bahasa perpaduan. C, memudahkan komunikasi. Dan D, mata pelajaran wajib lulus dalam SPM. Okey, mana satu pilihan jawapannya pelajar-pelajar cikgu sekalian? Ya, B, bahasa perpaduan. Okey, seterusnya nombor 3, bagaimanakah bahasa Melayu diperkasakan dalam sistem pendidikan? Okey, pilihan jawapannya 1 Roma mewujudkan sekolah menengah Alam Shah. 2 Roma menubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia. 3 Roma memperkenalkan kurikulum standard sekolah menengah. 4 Roma menambah bilangan guru terlatih dalam bahasa Melayu di sekolah menengah kebangsaan. Jadi masa satu jawapannya pelajar cikgu. Tengok A 1 2, B 1 4, C 2 3 dan D 3 dan 4. Okey, jawapannya ya, 1 dan 4, B. Pandainya. Okey, soalan nombor 4 ditanya, apakah peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memupuk perpaduan kaum di Malaysia? Apakah hendak soalan? Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Ada formulir tak? Ada. Minta buku seminar sopan. Okey, tengok pilihan jawapan 1 Roman. Minggu Bahasa diwujudkan. 2 Roman mewujudkan slogan Bahasa Jiwa Bangsa. 3 Roman memperkenalkan pengajian pelbagai jurusan dalam bahasa Melayu. Dan 4 Roman menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah menengah. Jadi mana satu jawapannya? A 1 2, B 1 4, C 2 3 dan D 3 dan 4. Okey, jawapannya pelajar-pelajar cikgu? Ya, 1 dan 2. Pandainya.
Okey, soalan objektif nombor 5. Bagaimanakah penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia pada 18 Mei 1970 dapat memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu? Satu, Roma melantik pensyarah dari luar negara. Dua, Roma mewujudkan pelbagai jurusan dari luar negara. Tiga, Roma menubuhkan Institut Alam dan Tamadun Melayu. Empat, Roma memperkenalkan pengajian pelbagai bidang kursus dalam bahasa Melayu. Okey, pilihan jawapannya A 1, 2, B 1, 4, C 2, 3 dan D 3 dan 4. Okey, mana satu jawapannya pelajar cikgu sekalian? Ya, 3 dan 4. D. Pandainya. Okey, last sekali kita lihat contoh soalan esei. Markahnya 488 iaitu 20 markah. Baiklah kita bincang satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A dia tanya nyatakan langkah kerajaan dalam menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Apa kehendak soalan? Langkah kerajaan. Ada formula dah untuk langkah kerajaan ni? Ada. Apa formulanya? Akta dididik di Universiti Tapir. Okey, untuk memulakan jawapan soalan esei seperti biasa, ambil balik pembuka soalan. Langkah kerajaan dalam menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan ialah mewujudkan akta bahasa kebangsaan. Titik. Lepas titik, ingat nak, wajib letak penanda wacana. Penanda wacana cikgu ajak menggunakan number, iaitu start dengan kedua. Mengapa kedua? Sebab kita masuk isi yang kedua. Jadi kedua, bahasa Melayu diperkasakan dalam sistem pendidikan. Lepas kedua, ketiga, Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan. Lepas ketiga, keempat, Universiti Kebangsaan Malaysia ditubuhkan. Ada lagi tak? Ada satu lagi. Kelima. Ingat balik formula. Akta dididik di Universiti Tapir. Ya, kelima, pentadbiran menggunakan bahasa Melayu. Okey, soalan B. Bagaimanakah kerajaan melaksanakan langkah di soalan 1A? Soalan 1A tadi, kita bagi berapa langkah? 4 langkah. Markah penuh berapa? 8 markah. Jadi kalau boleh pelajar-pelajar ambil 4 langkah tadi, hurai setiap satu. Tapi kalau dah hurai 2 langkah ataupun 3 langkah tu sangat banyak, sudah mencukupi. Sebab apa? Markah penuh hanya 8 markah. Tengok, cikgu hanya hurai 3 isi saja. Jadi untuk memulakan jawapan bagi soalan esei, ambil balik pembuka soalan. Kerajaan melaksanakan langkah mewujudkan akta bahasa kebangsaan ialah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi yang digunakan sebagai alat untuk memupuk perpaduan kaum. Titik. Kedudukan bahasa Melayu dimartabatkan melalui pengubalan akta bahasa kebangsaan di bawah perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Menggunakan number. Jadi langkah kedua, bahasa Melayu diperkasakan dalam sistem pendidikan ialah menubuhkan sekolah menengah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar seperti Sekolah Alam Shah, Sekolah Seri Puteri dan Kolej Sultan Abdul Halim. Titik. Bilangan guru terlatih dalam bahasa Melayu ditambah di sekolah menengah kebangsaan dan guru khas untuk sekolah menengah jenis kebangsaan. Lepas langkah kedua, langkah ketiga, menubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka ialah DBP berperanan mewujudkan Minggu Bahasa dan Bulan Bahasa Kebangsaan dengan pelbagai aktiviti. Titik. Selain itu, DBP menerbitkan buku majalah dan risalah untuk mengembangkan bahasa dan sastera Melayu. Ada lagi tak tentang DBP? Ada lagi, ingat balik formula. Minta buku seminar sopan. Ya, seminar tu apa? DBP menganjurkan pelbagai seminar dan bengkel berkaitan dengan perpaduan kaum. Titik. Last sekali, akhirnya DBP melancarkan slogan bahasa jiwa bangsa. Okey, last sekali soalan C. Dia tanya, mengapakah matlamat untuk menyatu padukan kanak-kanak sekolah berbilang kaum penting kepada negara? Apa kehendak soalan? Menyatu padukan kanak-kanak sekolah berbilang kaum penting. Okey, untuk memulakan soalan esei seperti biasa, ambil balik pembuka soalan. Sebab. Kenapa bermula dengan sebab? Sebab mengapakah. Kalau tak mau bermula dengan mengapakah, ambil balik bermula dengan matlamat terus pun boleh. Matlamat untuk menyatu padukan kanak-kanak sekolah berbilang kaum penting kepada negara ialah memastikan keamanan negara berkekalan. Titik. Apa isinya? Keamanan negara berkekalan. Kemudian huraian. Macam mana nak mulakan huraian? Bermula perkataan hal ini. Hal ini dapat mengelakkan pergaduhan ataupun peperangan antara kaum. Titik. Lepas titik, masuk contoh. Contohnya peristiwa 13 Mei 1969 iaitu rusuhan antara kaum sehingga ramai yang terkorban. Dan sekali kesannya, melalui perpaduan antara kaum dapat mewujudkan suasana yang harmoni dalam kalangan rakyat. Jadi di sini 4 markah boleh dapat. Tengok. Ada isi, ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Kemudian yang ketiga ada contoh. Contoh bermula perkataan contohnya. Dan yang keempat ada kesan. Kesan bermula perkataan kesannya. Jadi 4 markah untuk isi yang pertama. Isi yang kedua. Macam mana nak mulakan isi yang kedua? Sebab kedua, ataupun kedua,
kedua koma dapat membangkitkan semangat patriotik atau cinta pada negara dalam kalangan rakyat. Huraiannya, hal ini dapat mewujudkan semangat ingin berkorban untuk negara. Contohnya menentang perganasan Dilhad Datu. Last sekali kesannya sebuah negara yang kekal berdaulat dapat diwujudkan. Yang 4 markah untuk isi yang kedua. Dan isi yang ketiga, sebab ketiga ialah memastikan ekonomi negara terus berkembang. Huraiannya, hal ini dapat menarik kedatangan pelabur asing ke dalam negara. Contohnya, syarikat pelaburan Honda dan Toyota yang membuka kilangnya di Kulim Kedah. Kesannya dapat membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Untuk isi yang ketiga, cikgu bagi 2 kesan. Kesan yang pertama, dapat membuka peluang pekerjaan. Kesan yang kedua, meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi, di situ ada 2 markah untuk kesan. Sebab apa? Sebab kesan ada 2, cikgu menggunakan perkataan dan untuk cantumkan 2 kesan tu. Jadi 2 markah untuk kesan. Jadi isi yang ketiga tu 5 markah semuanya. Isi 1 markah, huraian 1 markah, contoh 1 markah dan kesan. Ada 2 kesan jadi 2 markah. Jadi 5 markah. Jadi 5 tambah 4 tambah 4 menjadikannya 13 markah semua. Layak tak dapat 8 markah? Ya, sangat-sangat layak. Okey, itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.